الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Mahdi bin Subuh atas bacaan doa itu tadi. Semoga bengkel perkongsian profesional kita pada petang ini memperoleh keberkatan daripada Ilahi insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita terus serahkan majlis kita ini kepada saudara Kamarul Hafiz untuk meneruskan acara kita. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Aliza binti Abdul Rahman dan juga kepada Ustaz Mahdi atas bacaan doa tadi. Okay. Barisan SIP, sebab saya nak tengok dalam ni tak ada timbalan kan? Kak Aliza, ada timbalan tak? Belum masuk lagi. Okay, SIC, Cikgu Azmi tadi ada, Cikgu Norida. Okay, barisan SIC. Ada insyaAllah. Oh ada, Cikgu Azmi ada. Okay, terima kasih. Okay, Kak Norida, okay, rakan-rakan SIC, rakan-rakan sektor pembelajaran yang lain. Ada tak staff dalam ni? Kalau ada, okay, terima kasih kerana meluangkan masa daripada petang ni. Patutnya petang kita relax kan. Petang ni sanggup meluangkan masa bersama-sama dengan saya lah. Dan juga mungkin akan dibantu dengan rakan-rakan daripada USTP untuk menjalankan bengkel pertama kita pada petang ni lah. Saya rasa bengkel pertama lah, saya rasa tahun ni belum ada lagi yang dijalankan oleh pihak USTP kepada pegawai-pegawai PPD Alor Gajah. Okay. Jadi saya rasa bengkel pada petang ni sangat bermakna sebab saya tengok ada beberapa masalah teknikal yang dihadapi oleh pegawai-pegawai kita semasa menjalankan Google Meet. Okay, nanti saya akan terangkan kemudian. Right? Okay, izinkan saya share skrin dulu. Okey. So boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Okey, so hari ni kita akan pergi kepada perkongsian profesional. Okay, ciri tambahan. Okay, ciri tambahan aplikasi Google Meet. Okay. Saya, Cik Muhammad Kamal Rafi bin Abdul Rashid selaku penolong pegawai PPD, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, USTP PPD Alor Gajah. Okay, pertama sekali kita akan tengok dulu, apakah kelebihan Google Meet, di mana semua pegawai PPD telah dapat sebanyak 50 ID PPD. Kalau perasan, kalau ID yang kita guna sekarang ni, nampak tak ID saya ni, dia ada PPD M030, CM35. Sebab saya tengok dalam ni, ada yang tak menggunakan ID PPD. Okay, sepatutnya semua pegawai PPD pada peringkat awal, kita telah dapat sebanyak 20 ID yang saya telah agihkan. Okay, dalam minggu lepas, saya juga telah agihkan sebanyak 30 ID baru. 30 ID baru, nak tengok ID tu, dia akan bermula, dekat pada ID tu dia ada perkataan jenis CM35. CM ni semua untuk diberi kepada semua pegawai-pegawai di PPD. Okay, kalau di sekolah pula, kalau ID CM ni diberi kepada setiap sekolah, di mana setiap sekolah akan dapat sebanyak 8 ID yang baru. Di mana CM ni, ID yang ada perkataan CM ni, dia ada
features-features baru yang akan saya terangkan selepas ni. Baik. Okey, so macam saya terangkan tadi, dapat kelebihan dia lah dapat admit peserta yang menggunakan akaun Gmail personal dan juga akaun Delima. Gmail personal maksud contoh Cikgu Azmi alias Gmail. Azmi alias Gmail tu maksudnya akaun personal lah. Kalau dia menggunakan akaun Delima, jadi macam saya ni, PPD M030 35moi.dl.edu.my. Kenapa perlunya kita menggunakan akaun MOE Delima ni? Kesan dia saya tengok ialah apabila cikgu-cikgu mengadakan bengkel ataupun pegawai PPD sendiri mengadakan bengkel di kalangan pegawai kita sendiri, apa yang berlaku contoh Ustaz Mahdi buat Google Meet bacaan ataupun Ustaz Kamal Zaman kan buat bacaan pada hari Jumaat kan. Bacaan surah Yasin menggunakan ID personal. Kesan dia ialah contoh saya gunakan ID sekolah yang saya gunakan sebagai dulu saya guru, saya pakai ID Delima guru, ataupun saya sebagai pegawai PPD saya gunakan ID PPD, saya tak boleh masuk Google Meet Ustaz Mahdi. Contohnya macam tadi kan kita ada program pagi tadi yang berlaku ialah contoh dia siapa yang tak boleh masuk tadi tu, SL Daud kan, Cik SL Daud tak dapat nak masuk Google Meet terpaksa pakai ID lain. Sebab dia menggunakan dia punya akaun Delima, tapi orang yang buka, pegawai yang set upkan Google Meet dia guna ID personal Gmail dia. Tu kesan buruk dia lah yang kita tak dapat tengok. Sebab kita tengok sekarang ni semua guru-guru dalam daerah Luar Gajah dan satu Malaysia telah dapat ID Delima. So seterusnya, apakah kelebihan akaun Delima ni? Dia kata dia dapat menerima peserta seramai 250 orang cikgu. Pegawai semua. So berbanding menggunakan ID sebelum ni, ID CM juga sebelum ni dan juga ID guru di sekolah, sebelum ni Google Meet hanya boleh menerima seramai 100 orang sahaja. Tapi baru-baru ni kerajaan atas inisiatif tertentu telah memberi sebanyak 250 Meet. Mungkin memudahkan pegawai menjalankan bimbingan ke sekolah apabila melibatkan bilangan yang ramai. Itu sebab kenapa dia buka kepada 250. Bagi pegawai semua dapat membuat Google Meet seramai 250 orang, tapi di sekolah hanya 8 ID saja yang boleh digunakan untuk buat Google Meet untuk menerima seramai 250 orang, termasuk satu ID untuk admin sekolah lah. Seterusnya, size storan kini yang paling penting cikgu. Size storan rakaman meeting. Contoh macam sekarang cikgu tengok pada Meet saya ni tepi ni ada perkataan record. REC ni record. Recording sedang berjalan. Jadi recording ni boleh dia akan terus masuk ke dalam Google Drive kita dan size storan ni tiada had cikgu. Tiada had. Kalau kita menggunakan ID personal, Gmail personal saya, contoh kamarul@gmail kan. Kalau guna ID personal, size storannya hanya 15 GB sahaja. Dia terhad kat situ. Dan ID ni memang mudahlah kita boleh simpan, kita buat pengurusan fail kita, semua bahan-bahan melibatkan kerja harian kita di PPD kita boleh simpan, bahan tu boleh mencipta folder ke dalam Google Drive. Mungkin perkongsian selepas ni Puan Aliza, mungkin kita boleh buat next meeting, kita akan buat cara pengurusan folder di dalam Google Drive. Kalau nak belajar, lepas tu kita boleh buat penggunaan. Sebab ni hari ni mungkin tak sempat nak ceritakan pasal Google Drive sebab dia kena soal yang lain pula lah. Pengurusan Google Drive tu macam mana. Okay? Alright, so seterusnya kita akan pergi kepada setting asas Google Meet. Setting asas Google Meet. Sekarang saya akan mengajar cara kita nak set up meeting di dalam Google Calendar. Kenapa kita mesti set up Google Calendar? Google Meet di dalam Google Calendar. Isu dia sekarang macam ni. Biasa tak terjadi dekat kita. Kita set up Google Meet. Lepas tu bila contoh kita set up pagi pukul 8. Meeting kita pada pukul 2 petang. Bila kita nak buat Google Meet, kita on, lepas tu tiba-tiba dia kata session expired. Pernah jadi tak kawan-kawan? Pernah. Kita buat Google Meet, session expired. Kenapa? Sepatutnya kita nak buat meeting, kita mestilah membuat kita kena set up satu code meeting tu di dalam
Google Calendar dulu. Kita buat awal. Contoh kita nak buat meeting pada hari Senin. Kita dah boleh buat dah. Kita dah boleh generate link Google Meet tersebut. Sabtu Ahad pun kita dah boleh buat dah. Dan kita dah boleh share kepada kawan-kawan kita. Kita tak perlu tunggu. Contoh kita nak buat program pukul 2 petang. 1.45 baru kita nak share dia punya kod meet link tu. Kita dah boleh bagi awal dah. Contoh kita nak buat banner kan, kita dah letak dah link tu, siap-siap dah letak dah dalam kita punya poster ke dalam Telegram lah, kita nak share tu kan dah boleh letak awal dah link tu. Tak perlu bagi salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada yang baru masuk ke dalam Google Meet kita. Kita dah boleh set up awal-awal dah kita punya meet link tu. Cara dia kalau boleh saya minta kita akan buat sesi hands on. Kita boleh cuba. Kalau kita guna paparan handphone ni memang ada masalah sikit sebab tak ke semua kalau kita pakai handphone, tak semua feature-features dalam Google Meet yang paparan web ni ada dalam handphone kita. Kalau boleh ada bersama-sama dengan tuan puan laptop lah kalau boleh. Senang kita nak buat benda ni. So kita akan tengok macam mana cara kita nak buat setup Meet dalam Google Calendar. Cara dia pertama macam ni kita buka satu browser, tekan tanda tambah ni, kita buka browser, kita type saja. Ni ruangan ni kita panggil sebagai Omnibox. Ruangan atas ni kita type sebagai Omnibox. Kita type saja Google Calendar. Kemudian tekan enter. Dapat tak macam ni kawan-kawan? Boleh tak? Nak ulang tak? Perlu ulang tak? Kita ikut dulu sama. Kita ikut. Boleh sebab saya tahu ada yang terima kasih kepada Tuan Farouk Tuan Najib Farouk kerana sampai juga akhirnya dalam program kita pada petang ni InsyaAllah. Seterusnya kita akan masuk kepada Google Calendar ni. Kita tekan saja Google Calendar. Seterusnya ada button ni cikgu ni sekarang kita berada dalam Google Calendar merupakan salah satu antara aplikasi Google yang ada lah. Google Calendar. So kita tekan tambah, tanda tambah, tekan tambah. Seterusnya add title ni kita tekanlah. Contoh kita nak buat program apa? Saya tulis sajalah mesyuarat kali pertama, tak kisah. Cikgu boleh buat apa-apa tajuk kat sini, mesyuarat kali pertama, apa-apa. Kemudian kita tukar pada bahagian ni, kita akan tukar masa dia lah. So contoh saya akan buat meeting ni pada minggu hadapan. Saya akan buat meeting pada hari Isnin. So saya tekan pada 9 hari bulan. 9/8 dan juga pada ruangan sini kita tukar masa dia. Contoh saya akan buat meeting pada pukul 9 pagi. So saya tekan 9 pagi. Contoh 9 pagi. Kemudian masa kat sini kita tukar 9 sampai 9 sampai pukul 12 contohlah 12, tekan 12 PM. So kat sini dah siap, dah set. Kita dah setkan masa dia 9 sampai pukul 12. Lepas tu hari dan juga tarikh. Seterusnya apa yang cikgu perlu buat, kita tekan kat sini saja. Tekan add Google Meet Video Conferencing. Tekan. Kemudian di sinilah cikgu sudah dapat link untuk Google Meet tersebut. Cikgu tekan tanda ni, copy conference info. Dah successfully copy ni. Cikgu tekan dekat dalam Telegram. Kalau boleh cikgu tekan ni lah, save message. Kita boleh pastekan di sini. Kita pastekan. So kat sini cikgu dah dapat dah link ni. Link mesyuarat kali pertama. Monday ni video link. Yang ni. So cikgu dah boleh paskan benda ni. Maklumat pada link Meet ni boleh pas kepada grup-grup Telegram cikgu. Nak pas kepada guru. Tak kisahlah siapa, cikgu dah boleh pas lah. Maksudnya kita nak buat meeting pada minggu depan, hari Senin. Tapi kita dah boleh blastkan information ni lebih awal. Macam tu. Tak perlu bagi di saat-saat akhir kan. Lagi 5 minit baru cakap. Kita akan buka link 5 minit lagi. Tak perlu cikgu. Cikgu dah boleh bagi lebih awal.
Okey, inilah link dia cikgu. Cikgu dah boleh share. Okey, setakat dan kita boleh tekan save lah di situ. Okey, secara tak langsung nanti maklumat mengenai meeting kita akan berada pada kalender masing-masing. Okey, setakat untuk Google Calendar, ada soalan tak cikgu? Okay, Kamal, kalau meeting tu katalah kita start dah pukul 3 kan? Saya. Okay, kita nak buat link yang sama tu tapi mula pukul lepas, kata kita dah letak set sampai pukul 5 kan? Boleh tak kita guna link yang sama, kita nak buat pukul 6 pula contoh? Okey. Okey. Bagus cikgu soalan cikgu tu sangat sangat baiklah. Okey, sebenarnya sebelum ni saya pun pada tahun lepas saya pernah terlibatlah untuk mengajar di sekolah atas bantuan Tuan PBD untuk mengajar di sekolah SMK di Putra. Sebenarnya kita boleh gunakan satu link ni, kita boleh guna untuk setahun. Tak perlu nak create setiap kali nak buat meet, kita akan buat satu link yang lain. Contoh kita buat daripada Januari, satu link ni, tapi dengan syarat bila kita nak buka Google Meet tu, kita mesti gunakan profile yang sama. Contoh, saya dah create link tu tadi dan saya create link gunakan ID saya. Profile saya gunakan profile PBD ni kan, Asian P5 ni. Bila kita nak buka Google Meet tu, kita kena pastikan kita gunakan ID yang sama. Tak boleh guna ID yang lain. Jadi kita dah boleh pakai ID, kita dah boleh pakai Meet link tu sepanjang tahun cikgu. Tak ada masalah. Dan tukar masa pun boleh. Okay? Right. Ada soalan lain tak? Mengenai Google Calendar sebelum kita bergerak kepada bahagian lain, sebab ada banyak lagi kita nak belajar. Apa dia kena ruang chat tu. Kalau dia tak nak soal masa ni, dia ruang chat tu, nanti kan kita jawab. Okey. So kalau ada soalan boleh ni, kalau saya terlaju tak setakat ni? Pace saya boleh ikut? Okey, pembelajaran dewasa. Okey, alhamdulillah sebab takut laju pula nanti saya ajar ni. Suara okey tak? Okey, clear. Okey, bagus. Alhamdulillah. Masa lain memang tak mencemburui kita lah petang ni. Right. Okey, sangat. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya boleh kita teruskan tak kepada pembelajaran yang lain? Boleh. Kawan-kawan boleh Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Okey, clear, bagus. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri baru ni yang dinanti-nantikan sebab tajuk kita ialah ciri-ciri baru Google Meet ni. Jadi apa yang baru ni? Okey. Okey, pertama ciri-ciri baru Google Meet, nampak? Pertama, terus saya keluarkan, blastkan mentestar ni, noise cancellation. Okey, noise cancellation maksudnya tak ada suara-suara yang ambient, suara sekeliling kita yang akan keluar. So maksudnya kalau cikgu dengar suara saya ni jelas tak? Cikgu, saya tengok feedback. Sangat jelas. Sangat jelas kan? Sebab saya ada gunakan function baru. Nama dia noise cancellation. So suara di sekeliling kita ni kita buang. Jadi dia nanti saya akan ajar. Ni memang menarik lah. Ni features baru yang semua pegawai PBD ada. Yang tak dapat pada ID D5. Contoh suami cikgu ke isteri cikgu ke cikgu, dia hanya gunakan ID D5 yang biasa. Dia tak guna macam kita ni. Kelebihan kita ada benda ni tapi itu yang kita kena gunakan. Rugi benda ada kerajaan dah sumbang tapi kita tak guna. Okay? So dia ada noise cancellation. So cikgu juga boleh buat ni breakout rooms. Okay, kita boleh split into smaller groups discussion. Yang ni semua ada. Semua pegawai PBD ada benda ni. Breakout rooms ni. Breakout rooms maksudnya, contoh kita ada 60 orang murid. Yang ni terutama SIC lah saya cakap, bila cikgu nak bagi bimbingan kepada sekolah. Boleh. Sebab dekat sekolah saya cakap tadi dia ada 8 ID kan. So nanti mungkin kalau cikgu nak buat bengkel ke kepada cikgu-cikgu yang cikgu bimbing, so boleh minta cikgu terpinjam dekat guru ICT sebab cikgu ICT memang pegang akaun ni, ada 8 di sekolah. So boleh minta mereka untuk pinjam lah untuk buat breakout rooms ni. Breakout rooms maksudnya, contoh dalam ni kita ada berapa orang? 23 orang. 23 orang kan, maksudnya sebenarnya kita boleh pecahkan 23 tu, kita boleh pecah lagi pada kumpulan-kumpulan kecil. Contoh kita pecah kumpulan pertama 4 orang, kumpulan 2 4 orang, kita boleh pecah-pecahkan lagi. Sebelum ni kalau guna ID D5 ataupun ID kita juga, sebelum tak ada features ni features yang baru. Okay, yang kedua kita boleh buat polls. Polls ni kita boleh buat macam undian lah. So kita boleh dapat feedback secara terus. Okay, Q&A, question and answer. Okay, give anyone an easy way to ask question ni pun boleh buat dalam Google Meet. Okay, seterusnya kita buat recording. Recording ni, okay, untuk ID yang biasa, okay, memang dah siap-siap ada recording dan juga whiteboarding. Okay, recording ni macam saya tengah buat sekarang. Okay, apabila kita record, automatik nanti lepas habis dia akan masuk ke dalam Google Drive. Tapi tempoh masa untuk cikgu
tengok recording tersebut dia ambil masa ikut pada berapa lama video tu berlangsung. Contoh kalau tempoh dia pendek, contoh 10 minit, mungkin sekejap dah ada terus dalam Google Drive kita. Tapi kalau tempoh dia panjang, contoh 2 jam punya meeting, so dia ambil masa lama sikit lah. Mungkin kalau cikgu buat petang, malam cikgu check, kemudian baru dia ada wujudnya video di dalam drive kita. Okay. Whiteboarding, whiteboarding ni kata collaboratively brainstorm and sketch ideas. Okay, whiteboarding ni dia akan sambung dengan aplikasi Google iaitu kita panggil sebagai Jamboard. Jamboard ni di mana nanti kita akan belajar sebab semua orang akan dapat benda ni. Semua ada benda ni. Jamboard ni maksudnya kita boleh buat secara interaktif. Cikgu boleh dapat murid-murid cikgu, murid-murid kan boleh cakap terus di whiteboard tersebut. Secara tak langsung dia mewujudkan interaksi dua hala sebenarnya. Tak adalah cikgu cakap seorang-seorang, cakap dah kan budak tu pun bosan. So bila kita gunakan Jamboard ni, jadi kita dapat respon terus. Murid boleh cakap-cakap, murid boleh lukis-lukis pada papan putih tersebut. Aplikasi features ni terdapat dalam Google Meet ni. Okey? Dah habis dah. Okey, belum lagi Okey. So, sekarang ni kita akan tengok kepada Google Meet. Okey, jap. Stop present. Okey. So slide saya sikit je tapi lepas ni kita akan buat sesi hands on lah cikgu Okey, jadi ni adalah paparan Google Meet. Okey, apa yang ada kat sini? Pertama ni cikgu saya panggil cikgu lah sebab biasa cakap cikgu lah. Okey, boleh tak panggil cikgu? Boleh. Boleh. Tapi tak ada Nak panggil abang, akak pun boleh. Itulah sebab saya paling muda kot dekat sini. Kan? Dalam ni kau ayun je. Sebab dia tak tahu lah sebab saya petang-petang tak nak converse kan. Sebab saya pun macam kakak-kakak abang-abang kan. Okey. Okey. Muda Jangan tension. Ini orang perut jari sebab kan benda ni teknikal. Jadi kalau macam terlalu serius saya rasa dia macam susah sikit nak sampai kan. Right. So apa yang ada kat sini? Okay, pertama dia ada button ni. Nampak tak cikgu? Button mikrofon ni. Button mikrofon ni contoh kita tekan lah. Kita tak nak cakap, tutup ni biasa kot saya terang asas. Sebab saya tahu ada yang dah advance, ada yang baru dengan Google Meet. So saya terpaksa nak cater semua peringkat. So saya terpaksa ajar lah ulang kaji balik semula. Features yang terdapat pada Google Meet ni lah. Okay. So pertama ada button mikrofon ditutup. Okay. Sampai ke sudah, kalau cikgu tak tekan ni takkan ada suara. Penat cikgu cakap. So kena set alert. Button ni cikgu jerit pun tak guna kalau cikgu tak buka benda ni. So mintalah alert. Okay, sila tekan button ni. Okay, sebelah sini ni lah turn off kamera. Contoh cikgu, background cikgu belakang ni semak. Kan? Ada gambar baju lah apa semua kan. Maksudnya kita rasa okey tapi masa orang di luar tengok apa benda lah dengan baju-baju belakang tu semua kan. So dia menyemakkan pemandangan kita. Okay, cara dia lah macam Rizal tu. Kan macam apa benda lah kan. Kita pun rasa persepsi kita sebagai kita paparan kita tengok mesin lah, kita tengok apa ni letak belakang-belakang ni kan. So cara dia nak nampak best, semua orang akan dapat. Nanti kita boleh tukar lah background dia kan. Macam saya ni background saya sebenarnya lain lah. Tapi saya ni nampak macam official sikit lah. So pastikan kalau kita benda yang formal, kita letak lah belakang tu yang cantik lah, macam bersesuaian lah. Janganlah kita letak tepi pantai ke macam Haji tu cakap lah kan, bersesuaian dengan tema kan. Kalau benda tu kalau macam dia nak lepak lah, makbungnya. Tak kisahlah cikgu nak letak kat mana, tepi pantai ke kan. Mana Zal, kat mana tu? Kan macam Ustazah kan, comel kat belakang tu kan Ustazah Fauziah. Gambar apa tu, jelly beans kan kat belakang tu. So macam relax, so happening. Barizal nak letak gambar bunga-bunga, tak kisahlah kan sebab benda tu bukannya formal. Kalau benda menyebabkan formal dengan Datuk Azam, tak boleh lah kan. Kat dapur tu, kat pejabat. Okay. So dia jadi benda tu, kalau rasa ni kita tutup. Kalau tak nak dah biar macam ni. Kalau rasa macam apa ni kan, kita terasa macam tak payahlah nak ada tunjuk belakang-belakang ni sebab orang kan tengok muka kita pun nak tengok muka berceramah kan. So kalau rasa benda tu annoying, cikgu rasa tak payahlah tengok muka kita tutup dia kan. Cikgu rasa macam nak tunjuk sekejap, dah buka balik kan. Kalau rasa macam malas nak tunjuk muka, tutup lah. Dah biar orang yang cakap je yang tunjuk muka dia. Sebab orang lain mungkin bagi kita rasa kita tak tengok muka kita tapi orang tak tengok muka kita. Orang tengok muka bercamah je. Ada contoh macam itulah cerita dia. Dia macam common sense lah cikgu. Sebab kita nak fokus pada siapa yang cakap. Kita nak fokus pada siapa yang cakap. Kita tak tengok muka-muka orang lain pun. Kita tengok siapa. Dia tak nak tengok muka aku.
Contoh, saya cakap ni common sense lah. Pasal fikir sendirilah kan. Mungkin biasanya buka muka ni kita akan buat waktu bila? Waktu akhir. Okey, sila buka kamera masing-masing, ambil gambar. Time tu tak nak buka pula. Macam tu lah cerita dia kan. Dia contoh. Dengan pengarah kita buka. Pengarah suruh buka. Okey. Dengan pengarah dia suruh buka. Kau tutup. Nak bagi tanda tu kena minta izin. Itu dengan pengarah. Tengok dah pasu lah baru buka. Baru nampak muka. Okey. Tu maksudnya kita fikir sendirilah kalau kita rasa macam background kita okey, cantik, muka kita pun macam makeup cakap orang kan cantik lah petang ni siap makeup lagi kan petang baju. Saya nampak muda lah. Nampak muda. Setiap masa bekerja setiap jadi kalau muka kita macam okey, kita macam kalau macam bangun tidur tak payahlah buka kan, muka tutup lah kan. Ngantuk-ngantuk menguap, nampak sangat kita menguap tu Allah. Now nampaknya kan. So baik tutup lah muka kita, okey? Kalau kita Tutup. Okey, tutup. So tak kisah tak ada masalah. Boleh, belenging. Kenapa? Pergi stand on. Okey. So yang ni sisi ni untuk dia akan keluar caption caption have been turned on. So dia ada caption lah kat sini sepatutnya nanti dia akan keluar caption. Okey, apa kita cakap akan keluar. So saya tutuplah caption ni. Nampak tak dia keluar ni? Onto, idea, okay, different. Apa benda dah cakap semua tak tahu so okay, different, proper, bla bla bla. Okay, tak payah, benda ni annoying. So kita tutup. Okay, right. So tanda ni, angkat tangan. Contoh, nak ada soalan, angkatlah you. Okay, angkat tangan. Ada soalan tak? Okay, sekejap Okay. Okay, Kama sebagai host, kalau sebagai host lah contoh, boleh tak kalau dengar suara orang lain bercakap-cakap ke apa kan? Okay, boleh. Dia mute kan orang tu macam mana? Okay, bagus soalan tu. Okay, cara dia ialah kita buat apa? Dekat bahagian sini. Nampak tak ni? Bahagian individu. Tutup. Dah. Nampak tak? Saya tutup terus Kak Aliza punya suara. Hello? Ya, betul. Ni pun features baru juga. Kalau saya Azmi cakap tak reti-reti nak tutup kan. So saya buat apa? Kaliza kan nampak, bila nampak warna biru ni, maksudnya ada orang tengah cakap, saya buat apa? Tutup dia. Dah, settle. Nampak tak? Tengok. Boleh Nampak. Ibarat kau gam mulut dia dah. Betul. Kita gam mulut dia so dia tak boleh nampak dah apa benda perbualan kita. Okay? Right. Okay, seterusnya, apa yang kita nak belajar lagi? Okay, pada bahagian sini Okay, nampak you are presenting ni. Okay, ni stop sikit. Sebenarnya dekat bahagian ni dia ada 3 benda tau cikgu. Okay, pada bahagian you are presenting ni sebenarnya dia ada 3 benda. Okay, pertama, your entire screen. Cikgu tengok masing-masing kalau buka Google Meet tu, masing-masing boleh tengok tau dekat Google Meet dia, bahagian present now ni, dia ada 3 benda. Satu, your entire screen. Okay, yang kedua, a window. Yang ketiga, a tab. Okay, apa beza ketiga-tiga ni cikgu? Okay, so yang pertama kalau your entire screen, okay, saya ambil your entire screen. Okay, maksudnya ialah, okay, ni you are presenting your screen. Semua yang ada dalam ni, cikgu punya tarikh lah, cikgu punya tasbah, semua bawah ni, semua atas-atas ni, semua akan ditunjukkan. Maksudnya yang private semua akan keluar dekat paparan orang. Tu nama dia your entire screen, cikgu. Okay? Maksudnya susah lah kalau cikgu dapat kerja lain, kan? Nanti kan tak boleh nak buka aplikasi Telegram ke apa ke sebab orang nampak. Kalau kat sini, tu nama dia your entire screen. Okay? Kalau kita gunakan kaedah kedua, saya pilih yang kedua, saya pakai a window. Okay, a window tu maksudnya cikgu contoh ada PowerPoint kan. Okay, cikgu nak PowerPoint cikgu je keluar. Okay, so kita akan pilih pada a window. Okay, a window maksudnya dia hanya paparkan PowerPoint cikgu, tak nampak dah tepi-tepi cikgu tu. Cikgu punya depan desktop cikgu tu apa semua tak ada trace, semua takkan keluar. Dia hanya keluar paparan PowerPoint sahaja. Okay. Yang ketiga, kita ada a tab. Okay, a tab ni dia kata best for video and animation. Contoh saya nak share saya punya tab ni Okay, saya tekan ni present now, a tab. Okay, saya ambil ni. Okay.
Cikgu nampak tak sekarang? Tak keluar. Tak. Sekejap, dia ambil masa. Belum. Belum. Ha? Nampak tak sekarang? Dah. Nampak. Dah Okey. nampak. Yang cikgu nampak sekarang ni, slide saya buat slide ni, okey, slide yang saya buat ni, saya present sebagai tab. Okey, tab maksudnya, saya dah letakkan PowerPoint ni saya buat PowerPoint ni saya tak buat pakai Microsoft PowerPoint. Saya buat PowerPoint ni menggunakan Google Slide. Okey, kalau nak belajar Google Slide, kita kena buat sesi lain. Okay. Google Slide tu dia ada aplikasi lain pula, aplikasi Google Slide ni buat PowerPoint tadi saya terang tadi, semua pakai Google Slide, dia guna capaian awan. So tak ada masalah lagging apa semua. Kalau kita buat daripada komputer kita, dia nak running, komputer nak running, so ambil masa, so menyebabkan dia berlaku lagging sikit kat situ. So bila kita buat bekerja dengan menggunakan capaian awan macam ni, so dia tak ada sekatan, dia laju je, bergerak terus. So kalau kita tengok paparan ni, tak ada keluar bawah-bawah dah. Kita punya masa ke, window kita tak ada keluar, dia hanya keluar paparan slide kita sahaja. Tu beza ketiga-tiga tadi lah. Your entire screen, a window dan juga tab. Okay, contoh, cikgu nak present sebelum mula majlis, cikgu pasanglah lagu. Kan, cikgu pasang lagu daripada YouTube ke, so kita akan buka YouTube tu. Okay, contoh saya share saya punya screen jap. Sekejap cikgu. Cikgu Kamarul. Saya. Nanti boleh tunjuk tak kepada rakan-rakan, sebenarnya kita boleh splitkan kita punya window tu. Actually sebenarnya bila kita present macam ni, nanti tak nampak muka, kan kita rasa macam tak puas sebab kita tak nampak apa yang berlaku dekat Google Meet tu. Sebab dia dah tutup paparan kita. Dekat rakan-rakan, kita dragkan, kita minimizekan setiap window kita tu supaya ada dua paparan di screen kita. Jadi satu untuk kita present, satu tu memang khas untuk kita punya Google Meet sahaja. Jadi Google Meet tu kita boleh nampak lah apa yang berlaku, orang kat tangan. Macam tadi kan Cikgu Kamarul buat, bila ada orang nak masuk tu, bila nak admit ni, you kena klik dekat tab yang lain tu kan. Jadi dia mengganggu juga sebenarnya. So kalau kita asingkan Google Meet kita tu, kita ketepikan Google Meet kita tu, jadi paparan Google Meet tu satu paparan Google Meet lah, yang kita nak present tu sebelah dia. Okay. Jadi kita akan puas sebenarnya. Nanti Cikgu Kamarul tunjukkan. Okey, boleh juga. Terima kasih Cik Rizal respon. So cara dia lah, cikgu nampak tak ni? Okey, ni kita punya paparan, kita boleh tekan pada tab ni, kita tarik je. So kita boleh kecilkan. Nampak tak macam ni? Drag kan aja tu kan? Drag je. Macam ni. Tak pernah cuba lah ni. Drag sini. So dia ada dua dah macam ni. Ni satu lagi paparan untuk kita punya slide kita kan. Cikgu Kamarul cuba susun dia sebelah-sebelah supaya kawan boleh nampak. Okey, sekejap Kita minimizekan dia, lepas tu kita susun sebelah-sebelah. Nampak tak macam ni? Nampak tak cikgu? Nampak sebelah-sebelah macam ni. So kat sini, saya punya PowerPoint. Okay, sebelah sini kita ada Google Meet. So kita boleh admit pun, kita nampak kawan-kawan kita dan kita tengok muka kawan-kawan kita pun ada kat sini. Mudah kat situ. Okay. Kita tekan. Kita gunakan share window lah, share window kan. Boleh. Okay. Boleh tak cikgu? Okey, boleh tunjuk balik tak? Nak tunjuk balik semula. Yang semula yang tadi, yang ni agak ni sikit keliru. Nak tunjuk ni okey boleh sekejap Daripada mula tadi. Yang ni gunakan yang mana ya, tab ke atau okey, contohlah kita ni saya stop presenting. Okey, so Cikgu Kamarul present dulu the whole screen tu, the entire screen supaya boleh nampak macam mana nak minimizekan dia, lepas tu kita nak kecilkan betul. Sebelah-sebelah tu. Okey. So, cikgu nampak So sekarang macam ni, contoh cikgu ada satu lagi paparan lah. Kita tekan tambah. Contoh saya buka saya punya PowerPoint tadi tu kat dalam saya punya drive. Okey. So sekarang cikgu nampak kat sini sebenarnya apa yang ada 3 tab kan. Pertama Google Meet saya. Yang kedua saya ada ni pada bahagian perkongsian ni saya punya slide saya. So saya nak bagi dia duduk sebelah-sebelah macam mana? Cara dia ialah ni kita bawa cursor kita ni, kita letak pada bahagian perkongsian, tab perkongsian ni, kemudian kita tekan seretkan ke bawah. Macam ni. Nampak tak?
okey. Dan bila letak tengah-tengah, kita lepaskan. Okey. Okey. Kemudian bila dah jadi macam ni, kita nampak ni kan tanda ni, kita boleh restore down ni, kita kecilkan dia. Okey. Kemudian ni pula Google Meet pula. Google Meet ni sama juga kita restore. Kemudian kita susun sebelah-sebelah. Nampak tak? Nampak. Tu cara dia, cikgu. Dia Dia ada Google, yang paparan Google Meet tu kita boleh tarik sekecil yang mungkin lah. Dia ada limit dia tak boleh paling kecil. Dia ada limit dia sebenarnya. Yang bawah-bawah tu boleh tarik bagi penuh lah. Okay. Jadi ini adakah terhad hanya untuk host ke ataupun kalau kita present contoh Ya. Bila kita terpulang, itu terpulang lah. Terpulang Okey. Betul. Okey, setakat nak menguruskan window ni ada masalah tak, cikgu? Tekan tab, tarik ke bawah. Itu sahaja. Boleh, cikgu? Boleh Kena explore dulu. Tak apa, kita ada rakaman, nanti saya akan share link ni. Jadi cikgu boleh tengok balik semula. Macam mana cara nak buat benda ni. Okey? Right. Seterusnya kita akan tengok. Kamarul. Boleh? Okey, untuk macam kami orang lama ni yang amatur ni, daripada ketiga-tiga ni, your entire screen ke, window or tab untuk membuat presentation, yang mana lebih selamat? Paling selamat entire screen. Dah tak ada masalah dah. Entire screen kan? Buat entire screen je lah, tak kisahlah kan. Boleh, walaupun kita tak nampak, nanti susah nak tarik-tarik kan. Ada orang macam dia buka dua, dia buka handphone. Macam saya lah, saya tak tahu pegawai lain. Macam saya ni amatur, jadi biasanya guna entire screen lah. Yang boleh dah tahu lah macam mana kan. Tapi kalau yang dah mahir, boleh lah buat macam kau nya sebelahnya belah. Sebelah. Okey. So bergantunglah macam mana cara kita nak present kan. So macam ni pun boleh nak buat split screen macam ni, split window macam ni pun boleh. So ikut literasi ICT masing-masing. Siapa rasa boleh advance, dia ke arah ni. Kalau tak boleh, just tak perlu tengok muka orang, dia cakap dulu lah entire screen ke macam mana kan. Dia boleh macam tu. Okay, right. So seterusnya kita tengok lagi apa yang ada kat sini. Okay, yang ni pada bahagian more option ni kita panggil sebagai vertical ellipsis. Okay. Okay. Okay, so nampak yang ni, tiga ni. Okay, apa yang ada dalam ni? Okay, pertama kita ada whiteboard. Okay, kedua kita ada stop recording. Jangan tekan stop je, stop nanti habis semua. Okay, whiteboard nanti saya akan terang kemudian sebab dia dekat menu lain. Dia nama dia Jamboard nanti. Okay, ni change layout. Macam ni lah. Ni keadaan auto. Okay, tile. Tukar spotlight. Spotlight ni kalau nak muka saya. Ni semua masing-masing boleh buat. Dekat dalam laptop ke, dekat dalam handphone masing-masing boleh. Saya rasa benda ni dekat dalam laptop lagi senang lah. Boleh tukar-tukar keadaan ni, letak sidebar pun boleh. Ikut macam dia buat susun. Dan juga kalau nak ambil gambar ramai-ramai, kita boleh tukarlah. Tukar ni tiles ni kan. Maximum tiles to display depending on window size. Kita boleh tarik. Contoh nak ramai, nanti dia akan boleh lagi ramai lah dekat window kita tu. Paparan screen kita. Okay, lepas tu dia ada full screen. Jadi full lah macam ni. Okay. Dan nak keluar kita tekan escape. Okay, lepas tu dia ada change background. Siapa yang tak pernah tukar boleh tekan lah change background ni kan. Nak ambil gambar tema ni ke, tema ni ke. Suka hati gambar kat padang kat apa ni. Daun macam Barizal tadi kan, gambar daun. Boleh suka hati nak tukar-tukar ni, boleh bereksperimen. Ni kalau tak formal lah kita boleh tukar-tukar gambar macam ni. Kalau tak nak kita pakai macam ni, bilik saya. Bilik meja kerja saya lah kat sini. Okay. Boleh tak gambar ni, katalah ni extra ni kan, orang nak letak gambar lain selain daripada ni, boleh ke? Saya rasa yang ni memang dia dah ni lah. Dia dah, yang ni memang yang Google dah bagi kat sini. Dia dah fix. Kat sini je. Dia dah bagi kat sini. Jadi kita guna ni sajalah. Kalau Izwan boleh tambah tak Izwan? Boleh. Biasa boleh tambahkan. Kita download daripada internet tu. Butang atas tu. Butang atas?
Okay. Tapi kalau ada butang tambah baru boleh tambah kan. Macam kalau kita buka dekat Google biasa, kita buat Google Meet dekat Google biasa, dia ada butang tambah. So kalau dekat butang tambah tu kita boleh. Kalau yang dekat delima ni ada. Tak boleh So maksudnya, terima kasih Ustazah respon sebab kita menggunakan akaun ni produk Google. Okay, kita ada produk Google yang menggunakan domain delima, MOE delima, dan ada juga produk Google, sama juga Google Meet ni pakai Google biasa pun ada. Jadi bila kita menggunakan Google biasa, akses tu lain berbanding kita gunakan domain MOE tu, delima. So kerajaan dah fixkan. So kalau guna MOE delima, ini sahaja yang diberi sebagai default template kita. Okay, kalau kita gunakan akaun Gmail personal kita, mungkin dia ada features tambahan kat situ, kita boleh tambahkan background yang bersesuaian. Cikgu ya. So kita kena pastilah akaun apa kita gunakan untuk membina kita punya Google Meet. Okay. Alright. So seterusnya kita pergi kepada tadi caption, macam saya cakap tadi lah, caption tu dia akan keluar. Apa yang benda kita cakap dia akan keluar. Ni mungkin ada audience kita ada masalah pendengaran contohnya kan. Jadi kita buat caption, dia akan keluar lah perkataan kat situ. Okay, tapi di kadang-kadang dia tak tepat. Kita cakap Melayu dia keluar orang putih. Kan, jadi macam kita boleh pilih lah. Kita cakap dia apa, English ke, French ke, German ke, Spanish kan. Ni bahasa dia cikgu. Kalau cikgu cakap bahasa Melayu tahap macam mana cara dia? Macam subtitle lah ni. Test. Dia pakai AI, Artificial Intelligence. Test masing-masing. Kita ambil masing-masing. Portugis kan, tak apa benda dia punya bahasa dia. Hello. Kan dia kata kan, captive have been turned off. Aparello, apalah, salah, hello, bemelo. Atau benda tu, dia akan keluar bahasa ikut kita punya ni lah. Kita punya mother tongue kita. Okay. Macam itulah. Okay, ni pada audiens yang ada masalah pendengaran kita buat macam ni. Tapi macam sekarang kita gunakan bahasa Melayu. So pihak Google tak ada gunakan bahasa Melayu dalam ni. So bahasa kita mungkin dia tak iktiraf kot bahasa kita kan, tak keluar kat situ. So kita tukarlah balik kan. Cuba Cik Kamarul tukar setting bahasa Inggeris, Cik Kamarul cakap bahasa Inggeris. Nampak dia boleh capture tak? Okay, jap try Okay, hello everyone. Hello everyone. Okey, keluar Keluar sama. Alright. Kena cakap orang putih nampak Okay, so dia punya tu precisely dia akan dapat semua words by words gitu. Right, thank you. Right. Saya cakap Perancis dah. So tak reti bahasa lain, tak reti ni pun cikgu boleh try, memang menarik lah. Sebenarnya kita rasa Meet tu tak ada apa-apa. Kita rasa tak ada apa-apa Meet ni, tapi sebenarnya banyak benda kita boleh buat dengan Google Meet ni. Okay, dia bukan, dia interesting sebenarnya, cuma kita tak dapat pendedahan sebenarnya. Okay, right. So seterusnya, use a phone for audio. Yang ni pun saya tak pernah gunakan. So mungkin boleh gunakan teruslah telefon ni. Okay, ni jarang kita gunakan. Lepas tu kita boleh ni report a problem kalau ada masalah, report abuse, ada salah guna pada produk Google, kita boleh hantar. Troubleshooting ni kalau ada masalah dengan Gmail, kita boleh tengoklah apa masalah. Ni untuk bantuan lah kat sini menu help, dia kan direct lah apa masalah-masalah dia, kita boleh tanya kat sini. Okay, lepas tu dalam ni dia ada setting. Okay, tadi saya cakap features yang best dia ialah, cikgu nampak tak kat sini? Noise cancellation. Kalau kita gunakan ID delima biasa, dia tak ada noise cancellation ni. Dia hanya ada mikrofon dan juga speaker saja. So bila ada noise cancellation ni, dia katakan filters out sounds from your mic that isn't speech. So maksudnya kita tak macam suara, kesimpulan dia suara-suara daripada luar tu dia macam tak masuk lah. Dia hanya dengar suara cikgu saja. Tu features barulah. So macam cikgu dengar, saya cakap ni macam sebutir-sebutir kan. Sebab saya dah aktifkan button noise cancellation ni. Asal dia by default, cikgu tengok cikgu buka Google Meet, automatic pada bahagian noise cancellation ni dia akan tertutup macam ni. Okay. So bila kita nak bercakap macam ni, saya buat meeting macam ni kan, saya buat bengkel macam ni, saya akan on kan. On dia cikgu tekan je. Ni tutup, tekan. Itu saja. Tekan ni maksudnya cikgu dah aktifkan. So tak adalah suara-suara di luar tu dia macam mengganggu lah. Dia ubah, dia akan kacau suara-suara kita. Jadi macam suara kita tu macam tak sedap lah nanti. Jadi kan macam ada bunyi-bunyi bingit. Okay? Kamarul. Saya? Yang noise cancellation tu hanya ada pada ID delima saja. Tak. ID persendirian tak ada kan? Dia sini. Cikgu Azmi saya respon dekat untuk KPM
ID D5 ni kita pakai ID D5. Di PPD, JPN, KPN pakai ID D5. Di sekolah pun pakai ID D5 juga. Okey, cuma beza dia, ID D5 kita, saya tunjuk kat sini kan, nampak tak? Kita ada perkataan ni. PPD kita ada ni, CM35 ni. CM ni yang membezakan ID D5 kita MOE tau, Ministry of Education ni, membezakan ID D5 kita dengan ID D5 cikgu di sekolah. Cikgu di sekolah biasa, dia pakai ID D5 MOE juga. Tapi dia tak boleh buat features baru ni. Dia tidak boleh buat noise cancellation ni, tidak ada pada mereka. Dia ada pada PPD saja untuk buat bimbingan bagi suara sedap. Bagi suara tu sebutir suara dia kan. Itu. Betul Kamarul, saya pakai ada 5 sekolah, tak dapat tak ada tu noise cancellation tu. Betul. Itu saya cakap. Sebenarnya semua pegawai PPD kita semua dah ada dah ID. Siapa yang lupa ID password boleh PM saya, nanti saya akan bagi. Semua dah boleh buat macam, sebab saya pun pakai ID D5 ni. Saya tak pakai personal. Dah lupa nanti kontak kau balik. Tak apa. Lupa siapa yang ada masalah boleh kontak saya boleh buat bimbingan macam ni. Saya boleh ajar personal. Lepas ni kita tahulah beza apa manfaat gunakan PPD punya yang baru ni dengan yang D5 yang lama dan juga yang sendiri. Bagus juga. Betul. Tahu dah jelas. Okey, Kamarul. Betul, suara Rizal sedap lah. Okey, jadi siapa yang nak tanya apa lagi? Kak Ruana. Siapa angkat tangan? Kategori macam email juga ke? Boleh macam email kan? Macam mana? Sorry? Macam dia ada beri perkhidmatan email tak ni? Macam email, lepas tu Google memang betul. Okey, cikgu saya nak sampuk-sampuk ni kan, kita tekan macam ni lah. Yang kita tekan drive. Cikgu Kamarul. Saya? Ni boleh lah lupakan email. Kita tunjukkan pada rakan guru kita juga yang tak update lagi Chrome tu. Sebenarnya bila Chrome tu bila kita update kan kita boleh pilih account tu. Jadi ramai. Alright. So boleh tunjukkan. Okey, boleh nak buat boleh. Okey, cara dia sini cikgu Cikgu pergi kat sini, cikgu type Google lah Google Chrome. Okey. Cikgu nampak tak save ni? Nampak. Saya ada 1 2 3 4 5 6 7. So saya pecahkan profil saya ikut saya punya ID saya. Macam ni saya ada email e-didik Kamarul. Saya ada MOEDL ni, saya sebagai admin di PPD untuk penyelaras pelantar pembelajaran ni saya gunakan ID lain. Yang ni saya punya ikon PPD saya saja. Ni rumah saya, ni anak saya, ni USTP. USTP saya asingkan. Ni saya punya sendiri, ni ikon personal saya. Dan cikgu boleh tambah lagi. So bila kita buka, kita klik yang ni, dia tak ada gangguan kepada tempat lain. Kalau cikgu nak gunakan ID PPD, tekan PPD. Kalau cikgu nak pakai akaun personal, tekan personal. So tidak akan berlaku konflik kat situ. Sikit-sikit kan kena dah hilang suara. Yang internet tu. Internet Kamarul Kamarul punya Kena hack Dia kena sampur tu. Dia tengok Kak Nora terus hilang. Dah tukar bahasa Jerman terus hilang. Tak apa, nanti kita ada tu. Kita kena update ni rumah ni kacau kita update kita punya Chrome. Bila kita update kita punya Chrome, bila kita klik je dekat Google Chrome tu, dia akan terus minta kita pilih akaun mana yang kita nak guna lah. So dia akan split banyak akaun tu. So pada saya dia satu yang interesting lah. Dah masuk balik. Dah masuk balik. Welcome back. Sebab tu lah bila kita buka Chrome tu dia macam ada keluar macam tu tapi kita tak tahu apa benda tu. Rupanya Chrome baru kan. Itu maksudnya kitanya Chrome dah update. Cikgu Kamarul buka mic tu. Okey, boleh cikgu? Nampak tak? Tadi saya tunjuk. Ni. Ni semi profile ni semua kita buat asing-asing cikgu supaya senang kita nak masuk akaun tertentu lah. Tak di situ. Okey. Kamarul laju tu. Tunjuk balik dengan akaun apa yang baru tadi, macam mana kita nak tambah tadi untuk tulis apa yang pecahan dia tu? Sekejap cikgu. Mana tadi? Kongsian ni. Screen. Okey, dekat sini. Sorry, stop jap. Ni.
Tunjuk cara nak add Ya. account. Add account yang baru. Nak add account yang baru? Yang tadi macam ada banyak ni, daripada satu dah tambah-tambah tu. Macam ni kan? Ya, okay. Saya ajar cara nak add account baru. Pertama tadi kita bagi bawah ni lah. Type here. Okay. Tu tadi kan ada bunyi-bunyi kan. Cara dia kita boleh mute kan tadi tu. Kalau keluar suara yang macam tadi tu kan, kita boleh mute kan dia tadi. Okay, ni tadi kan, tekan je mute all tadi. Hilanglah suara tadi tu. Kita kena teliti, dengar suara lain, tutup. Biar dia macam tu kan. Okay, so kita tekan sini Google Chrome. Okay, tekan tanda ni cikgu, add. Tekan tanda tambah. Tambah. Set up your new Chrome profile. So tekanlah sign in. Sign in, okay. Okay, contoh kan kat sini email ni. Cikgu type lah nama cikgu. Contoh nama saya kan, Muhammad Kamarul Hafiz 85@gmail.com. Contoh kan? Ya. Lepas tu masukkan password cikgu. Password yang sama lah. Password yang sama dengan apa tu yang baru, yang asal tadi. Saya dah bagi dah. Nanti siapa yang lupa dia punya nombor ID dengan password kan, boleh PM saya. Nanti saya bagi. So cara macam saya ajar ni. Lepas tu tekan next, masukkan ID, masuk password, tekan next. Okay, dah keluar macam ni, turn on syncs, yes I'm in. Okay, ni memang muka saya. Okay, then yes I'm in. Dah, nampak tak kat sini? Dah tukar dah. So profile ni dah jadi profile yang gunakan akaun personal Gmail saya. Okay, so dah langsung nanti benda ni nanti dia akan ada dekat mana cikgu? Google. Okay, kat sini nampak kan? Ada tadi, dia letak kat sini. Kita tambahkan akaun. Okay? Alright. Kalau siapa tertinggal, nanti kita ada recording so tak ada masalah nanti. Yang ni bagus untuk siapa-siapa yang share dia punya PC ataupun laptop dengan anak-anak ke kan. Jadi akaun tu tak bercampur. Guna ramai. Akaun tak bercampur. Jadi bila anak nak guna tu, anak guna akaun dia lah. Dan dia akan sebenarnya tapi nanti dia akan ada satu isu apabila kita wujudkan profil yang baru yang kita save password tu nanti yang dekat kita punya tu kita tak jumpa dah. Sebab bila baru dia semua akan jadi baru lah. Jadi bila nak cari password ke apa tu kena pergi dekat akaun yang mula-mula kita guna, yang default mula-mula kita guna dekat kita punya laptop ataupun PC kita tu. Betul tak Rizal, nak tanya Cik Rizal, ada password tu berbeza-beza daripada yang mula-mula diberi oleh Kamarul? Password apa Puan Norida? Yang kan kita create new account tu, kan kita minta password kan? Adakah password itu yang mula-mula Kamarul bagi itu? Okay, betul. Sebab untuk pengetahuan semua, pada peringkat awal saya telah buat edaran 20 ID PPD. So, tuan-tuan dan puan boleh pakai ID yang sama sahaja, tak ada perubahan. Cuma baru-baru ni dalam minggu lepas saya dah edarkan lagi 30 ID yang baru dan juga saya dah reset password. So dah boleh guna dah. Ada dalam beberapa orang saya dah buat macam mana sesi interaksi Google Meet ni, saya ajar cara menggunakan, nak aktifkan ID yang baru tu. Sebab saya tengok ada di antara kita ni dia dah lama tak gunakan, ada 8 bulan tak pernah gunakan pun, dah tak aktif. Adalah dalam 5-6 orang. Tapi saya tak tahu siapa dia. Sebab saya memang pantau semua ID-ID ni. Kalau siapa yang rasa macam dah lama dah tak pernah buka akaun PPD ni, boleh PM saya. Saya akan ajar satu-satu macam mana cara nak aktifkan ID ni. Jadi cara tadi lah, cara yang sama juga. Once dah add-kan akaun tu, dah dikira sebagai aktif menggunakan ID PPD. Okay, sebab ID ni dipantau di peringkat KPM. KPM boleh tengok siapa yang tak gunakan langsung ID PPD yang telah diberi. So benda tu dia akan keluar satu Malaysia. Setiap negeri, ID PPD yang dapat ni siapa yang tak gunakan. So KPM boleh tengok siapa tak gunakan ID ni. Okay? Ada soalan, Helen? Marul. Ya, saya. Nak tanya, macam tadi bila kita add account dekat Chrome tu, Okay, kalau macam yang ni Kamarul cakap tentang ID D5 PPD ni, belakang dia tu @moe.dl.edu.my. Jadi macam tadi bila Kamarul tunjuk tu dia @gmail.com. Yang mana? Oh, yang tu? Jadi macam mana tu?
Yang ni Ustaz, ni profile Chrome. Profile Chrome ni dia boleh masuk semua, tak ada masalah. Nak masuk Yahoo. Ini ID dia tak kisah Ustaz. Mana-mana boleh. Okey. Mana kalau kita nak add je tadi, kita tukar belakang lah. Add moe-dl.edu.my tu je. So nampak tak? Yang ni nama dia e-didik. E-didik ni lain. E-didik. Yang ni ada edu. Saya ada personal Gmail, ada USTP. Yang ni kita pakai Gmail biasa personal, kita tak pakai ID5. So tak kisah, kita boleh add apa-apa account, kita masuk. Yang penting ni Chrome ni sebagai tapak je untuk simpanan, memudahkan kita buka akaun-akaun tertentu. Tak payahlah tambah akaun bila kita buat benda ni. Okay? Alright. Saya cuba. Okay, masih Ira. Okay, baik. Ada lagi tak? Ni siapa? 26 ni. Kak Ana. Kak Ana, okay. Ada bisa tak dengan akaun GoBack Akaun GoBack? Yang akaun yang PPD bagi. Email lain. Wayback. Itu OVUC kan? 1GOVUC. Itu email. Yang tu. Yang tu ada beza. Si Izzati bagi. So yang Izzati bagi, dia punya storage untuk Gmail pun ada had dia. Okay, biasanya untuk yang Gmail tu segala maklumat-maklumat daripada KPM akan masuk ke dalam Gmail yang Izzati bagi tu. Tapi yang untuk ni, akaun D5 ni, semua maklumat pasal kita punya Gmail dia macam personal kita. Kita contoh kita bagi share kita punya akaun ni kepada orang lain. So apa-apa hal hantar email kepada akaun PPD kita. So email tu yang akan masuk ke dalam kita punya Gmail kita. Tapi kalau kita guna email yang Izzati tu, semua maklumat daripada KPM akan terus masuk ke dalam email tersebut. Okay, Rona? Okay, thank you. Okay, welcome. Ada lagi soalan? Kita teruskan lagi. Dah pukul 4 juga lama now rasa. Nak ajar ni kan Google Meet je, macam rasa lama je. Okay. Ini banyak tak tahu Kamarul. Bak kata Fazmi tadi amatur. Bawa gila melayan ya. Pulut kuning. Alright. Tak apa, semangat mau. Tadi okey, tak apa, bagus semua. Rasa seronok pula rasa boleh sharing macam ni masa kita tak bersemuka kan. Duduk kat rumah je. Okey, setting tadi dah tahu kan, semua saya dah ajar tadi dah. Okey, lepas tu kita akan tengok ni. Ni 24 ni rujuk kepada berapa orang yang ada dalam ni. So ada 24 orang tapi tolak saya dengan saya punya share screen. Lebih kurang dalam 22 orang lah. Yang peserta kita. Kita seorang, satu lagi screen kita pun dia akan kira count sebagai peserta kat sini. Okey. So apa yang kita boleh buat macam saya cakap tadi lah. Kita boleh mute. Dengar je suara bising, kita alert dia. Dengar bising kan, tutup. Contoh macam ni. Puan Kavita ada? Hello, Puan Kavita ada? Tak ada? Tadi ada. Oh, tadi dah hilang dah. Siapa ada kat sini Contoh, Abang Basir ada, Abang Basir? Ada bos. Okey, tutup Abang Basir dah. Terus tekan. Tak sempat Abang Mati nak tutup, kita tutup dulu. Tutup. Dah hilang. Nampak tak? Oh, marah sangat ni. Tutup. Kavita ada. Okey, contoh. Cikgu Kak Kavita on? Okey. Ya. Kak Kavita ni. Ya, saya. Saya tutup. Okey, buka balik Kak Kavita. Okey, good. Okey, hold. Okey, boleh? Kak Kavita, hold. Jangan tutup mic. Tutup, buka. Okey. Tak tutup. Cuma Kak Kavita ni kan. Kak Kavita ni penat. Kita tutup dia buka. Tutup dia buka. Apa kita buat? Kita boleh remove from meeting. Tekan ni habis Kak Kavita keluar. Tu lagi ganas lah. Mulai ganas. Kalau remove tak boleh. Bukan tak merah tu terus. Macam tu. Kita remove terus. Kerana mic dia kena remove. Ya, tu memang kejam lah. Kalau macam tu Kamarul, pengarah aku boleh remove kan lah. Moka remove je kan. Moka remove je kan. Poning kepala nak layan. Remove terus. Kan. Kelakar je. Siapa ni Ustaz? Kalau macam tu kau marah pun kau dah baru kau remove kan dia. Alamak. Ada cik baru tak ada ni? Ke cik baru dah keluar? Dah kena remove. Oh, cik baru dah keluar Kalau tu sebab aku cakap. Okey. Tu cara dia lah, kaedah dia. Kalau kita rasa macam orang tu masih bising, dah tutup pun tak reti nak tutup sangat dia punya mic tu kan. Kita tekan removekan dia dah. Kejap kamera, laju sangat. Dekat mana perkataan tu tadi? Okey, tadi contoh Kak Nurida jangan tutup. Buka Kak Nurida. Okey, buka. Kak Nurida ni tengah buka ni. Maksudnya Kak Nurida kau remove kan. Sedang bercakap. Okey Okey, ni maksud dia sedang bercakap, dah kita tahu dah Kak Nurida sedang bercakap. Dia sonyak pun tapi tetap mic dia sedang on. Kita tak
dia mengganggu kita punya meeting. Okey. Orang nak cakap, dia nak cakap. Orang nak cakap, dia nak cakap. Dapat Betul. semua nak cakap kan. Biasa berlaku kat SIP, mungkin pada SIC lah bagi bimbingan kat sekolah kan. Semua cikgu nak cakap. So kita rasa dia ni sangat annoying. Kita boleh buat tekan vertical ellipsis ni. Sebelah tu. Okey. Tekannya. Oh dekat situ. Habislah terkeluar aku ni Kang. Okey, dah jangan remove, terkeluar Kang. Okey, so okey, boleh? Dah tutup lah. Okey, so yang tu yang basic dia lah. Lepas tu ni ruangan untuk ni lah, message boleh kat sini, type kat sini, right? Lepas tu, okey, ni lah yang betul-betul features yang saya tunjuk tadi tu. Ada lagi? Kamarul, nak tanya. Saya. Bahagian chat tu, message tu, kadang-kadang kita bagi message awal kan, sebelum partisipan tu masuk. Bila partisipan tu masuk, dia memang tak boleh baca message yang awal dia tak boleh. Tapi message ni, cikgu jangan risau message ni semua dia akan pergi ke dalam kita punya, dia akan masuk dalam drive. Dia dirakam. Memang maksudnya kalau kita bagi message tu awal, sebelum semua partisipan masuk, partisipan yang lewat tu dia takkan boleh baca message yang awal Betul, setuju. Memang tak boleh. Saya pernah buat kelas macam tu. So maksudnya dia kata kita, cik boleh tak bagi balik semula, dia takkan jumpa. Dia ikut pada time masa yang dia masuk tu. Tu yang dia akan tengok. Yang belakang tak. Okey, patutlah link kehadiran. Kalau dimasukkan awal, orang yang kemudian dah masuk tak jumpa link tu. Betul. Dia macam Telegram yang Kamarul kan, Telegram macam tu juga. Betul. So macam di bahagian akhir atau tengah. Okey. Macam ni kan? Marul, nak tanya Marul, kalau kita remove orang tu tahu tak siapa yang remove dia? Yang remove ni hanya host saja bang. Okey. Admin je boleh? Yo, ni memang kojok-kojok admin lah. Siapa tiba-tiba dia terkeluar tu kan, so admin lah. So memang ni kuasa mutlak kita. Kita sebagai host, kita control meet kita. Kita yang menguasai, jangan orang tu yang menguasai meet kita. Kita yang buka penat-penat, lepas tu dia muka-muka dalam tu kan. Dah kuning kita kan. Alah, semua muka-muka dalam tu. So kita kalau nak remove ball, pakai dengan admin. Okay. So boleh faham kat situ? Alright. Kau ajar ilmu ni bahaya ni. Alright. So sekarang ni kita akan tengok benda-benda yang ni lah yang menarik kat sini. So kita ada pertama. Kejap Kamarul, satu lagi. Macam tadi tu kan, bila kita dah remove dia, maksudnya dia memang keluar terus daripada mesyuarat tu. Dia keluar daripada mesyuarat terus. Oh, maknanya kita memang nanti dia walau dimasuk balik ke? Dia admit kak. Maksudnya kita nanti benda tu. Okey. Ayolah, ni baru kali pertama dengar ni, boleh keluarkan terus. Macam ni, Cik Kamarul boleh terangkan. Kalau dia remove lagi bagus, kita keluar terus. Kalau cikgu terkeluar, cikgu masuk automatik. Tapi kalau cikgu di remove, cikgu by request untuk masuk. Okey. Wah, cikgu tiba-tiba terpadam dalam meet kan. Bukan orang yang host yang buang. Tu boleh automatik nanti masuk. Tapi kalau cikgu ni dibuang oleh host, saya buang cikgu dah masuk ni, saya nampak muka keluar nama Kak Nora keluar. Aduh, Kak Nora masuk, semak Kak Nora ni kan. Tak nak bagi masuk. Boleh. Aduh. Nora, abah banyak. Nora. Kak Nora tak apa. Contoh. Okey. So lepas tu lah nanti hilanglah cahaya. Alamak. Okey. So kita pergi ni breakout rooms ni. Breakout rooms ni macam mana? Okey, contohlah. Okey, kita nampak tak ni set up breakout rooms. So kita boleh macam mana pergi tadi? Macam mana? Breakout rooms ni dapat dari mana? Okey, nampak saya balik semula. So nampak tak bahagian bawah ni ada gambar segitiga, segi empat. Okey. Semua orang ada kan? Tengok masing-masing punya laptop. Saya rasa dekat handphone, paparan handphone tak ada kot, tak jumpa kot benda ni. Ada tak yang pakai handphone? Kamarul, maksudnya pakai handset susah lah sebab handset dah ada Gmail sendiri kan. Susah sikit. Tapi pakai handphone pun kita boleh tukar juga akaun kita. Kita tengok profil kita tu apa yang sedang digunakan. So kita Kamarul yang activities tu dekat activities betul, activities. Okay. Contohlah kita tekan dekat activities ni. Okay, lepas tu ada breakout rooms. Rooms. Okay.
Lepas tu, okay, nampak tak ni? Kita set up breakout rooms. Kita tekan gambar pensil ni. Okay, kita boleh set berapa rooms yang kita nak buat. Tahu kan? Ni 6, 7 ke. Okay, nampak tak kat sini? Dia akan pecahkan siap-siap dah. Contoh saya nak buat 4 room. Breakout room yang pertama, ada ni. Siapa ni? Cik Karudin Cik Karudin, Izzuan, Kak Norida ni semua ni. Okay, breakout 2. Nampak ni? Bella, Liza, ni Kak Liza, Abah Bakrul, Tok Azmi, Ustaz Mahdi. Kita dah pecah siap-siap. Macam ni. Lepas tu kita boleh buat timer. Timer ni, berapa lama kita nak biar dia berbincang. Fungsi breakout room ni contohlah, kita nak buat aktiviti berkumpulan. Di sekolah lah, biasanya di sekolah. Okay, bila bab aktiviti, kita nak buat aktiviti brainstorming, nak buat murid berbincang dalam kumpulan masing-masing. Contoh kan biasa kan, kita buat set induksi, lepas tu cikgu mengajar briefing sikit, lepas tu kita buat kes sekarang ni pecah kepada kumpulan masing-masing. Ni nama dia breakout room. Kita nak pecah murid kepada kumpulan-kumpulan kecil sebenarnya. Tapi buat secara maya. Kumpulan-kumpulan kecil ni. Kalau di sekolah, kita pecah secara bersemuka ni secara maya, gunakan Google Meet boleh pecahkan kumpulan. Okay, so kita buat pecahkan kumpulan macam ni lah. Kita pecahkan, kita pilih. Contoh kalau kita nak buat 2 grup je, macam ni lah. Breakout pertama ni semua. Ni so masuk 2 kumpulan sini. Habis Kamarul, maksudnya setiap kumpulan dia boleh interaksi dalam kumpulan masing-masing lah? Betul. Nanti dia akan buka Meet lain. Dia buka Meet lain. Tapi tetap host dia seorang lah yang host dia saya lah. Tapi nanti bila buka kedua lagi, bila buka Meet yang kedua tu, ahli dalam tu dia akan berinteraksi masing-masing. Contoh kita setkan timer, kita buat sini kan 3, contoh pendek, kita buat 5 minit. Okay, nanti lepas 5 minit nanti, semua akan balik kepada asal, kumpulan yang asal, kumpulan utama. Sekarang ni semua berada dalam Meet saya. Kalau saya pecahkan room, nanti semua akan masuk dalam room masing-masing. Okay? Cuba Cikgu Kamarul settingkan 1 minit je, jangan lama sangat. Kita buat 1 minit Okay, so saya nak pecahkan ni. Cubalah simulasi. Nak dipecahkan Okey. Semua hilang tau. Okay. Tak nak dia dengan Rizal tau. Bila semua hilang, saya dengan Basir saya dengan Basir. Okey, 1, 2, 3. Kita tekan open rooms. Wow, surprising. Maksudnya host boleh tengok grup-grup tu lah. Wah, nampaknya kita advance tau daripada IAB hari tu. IAB hari tu tak dapat macam ni semua. Kamarul nak tanya. Acha, dah jumpa balik lah. Kamarul buka mic. Kamarul, maknanya yang boleh pecahkan kepada kumpulan ni hanya admin sahaja kan? Ya, admin, host. Okey. Okay. So maksudnya, tadi nampak tak apa berlaku? So cikgu bagi set lah masa nak buat 10 minit ke 15 minit kan. So dia akan bincang dengan dia lah. So dia akan jadi meet lain-lain. Dan kita sebagai host, dia boleh menghantar ke meet yang lain-lain. Contoh dia ada 6 meet kan. Tadi kita boleh buat, saya boleh masuk join meet pertama, saya boleh masuk meet kedua, saya boleh pergi meet ketiga. Nak tengok dia. Janganlah cikgu selalu nak masuk ke meet dia orang, nanti dia boring. Budak-budak dah bincang. Dan cikgu duduk dalam tu kan, dia tak cakap clue semua kan. Biar kita keluar sesekali je kita singgah-singgah ke dalam meet murid-murid cikgu. Okay? Cikgu Kamarul nak tanya, dekat ada 5 cikgu-cikgu di sekolah, dia pun ada macam ni juga tak? Okay, macam saya cakap tadi, di sekolah
Okay, saya sebagai penyelaras admin D5, semua dah ada 8 ID yang boleh guna macam kita. Maksudnya sudah dah cukup nak buat pencerapan. Kan nak buat pencerapan ke nanti kan. So dia boleh cikgu-cikgu tu, contoh cikgu subjek maths kan. So pergi Islam kan? Ke bahasa Arab? Tak kisahlah, semua boleh. Okay, so boleh tak kisah ke bahasa Arab. Nanti Ustazah boleh gunakan, minta cikgu tu gunakan ID ni. Dia pinjam daripada GP ICT, penyelaras ICT. Nanti dia boleh buat dengan anak murid dia. So nanti anak murid akan nampak paparan yang sama macam ni. Okay, kalau dia pakai ID dia sendiri, tak boleh. Oh, kalau pakai dia sendiri tak boleh. Dia berhubung dengan Kamarul. Ya, Kak Zuraini. Kamarul. Boleh tak kita sebagai admin kan, kononnya lah macam Kamarul, macam semua orang buka kamera, lepas tu dia masa kat kursus tu lah, tiba-tiba dia kata macam line jadi tak kuat, tu macam mana entah, macam internet slow, dia tutup semua semua jadi macam muka gambar yang tu lah, bukan yang ni kan live kan. Betul. Maksudnya boleh buat macam tu Betul, sebab saya pernah buat. Okay, sebenarnya sebelum buat keadaan ni saya dah buat training dengan Izwan, features baru ni. So macam Izwan, tempat dia tu macam dia macam mana Wan? Saya dah buat dah. Tak kuat. Lain teruk lah kata. Betul lah Kak Zuri cakap. Saya dah buat. So Izwan punya muka memang nampak macam dia macam macam tu kan, muka dia tak apa jelas. Jadi apa yang dia buat, Izwan tutup dia punya muka, kita dengar suara dia je. Tu memang untuk ni lah, siapa yang ada masalah lain, kita jangan bagi nampak muka. Sebab habis suara dia akan capture sampai dulu lah daripada kita punya video tu. Okay? So memang saranan lah, kalau ada masalah dengan lain, nampak macam ni sekarang ni, tak Izwan tutup. So tutup. Kamarul, tentang lain ni kan betul lah, kalau kita punya data tu dah tak cukup, kita pergi pada background, tiba-tiba dia keluar yang original tau, terkejut. Ya, dia sebenarnya nak kontrol benda tu lah. Nak bagi kita tu, kelajuan internet kita tu baik. So kita boleh running untuk kita punya mix ni lah, tak ada masalah gangguan. Melainkan cikgu punya rumah, gunakan Unify, line yang laju. Okey, macam saya ni kan guna Unify. So tak ada lag. Laju, sentiasa nampak, muka pun nampak jelas. Okey? Boleh kan? So nak tahu benda tu line okey tak okey, cikgu tengok muka orang tu. Kau tengok muka orang tu macam ada garis-garis, ada yang tumpuk-tumpuk, kita tahu line orang tu bermasalah. Kalau cikgu nampak sekarang line dia, muka dia cantik kan, flawless je, tu okey lah, maksudnya dia tak ada masalah dengan line. Okey? Boleh cikgu Line masalah tak apa, jangan orang masalah. Tu tak ada apa tu. Kecil hati Sungai Buloh. Kamarul. Tadi kan masa Kamarul pecahkan kita macam masa breakout rooms tu kepada 2 kumpulan, macam kita memang nampak ahli kumpulan kita sahaja. Adakah Kamarul akan nampak dekat skrin 2 kumpulan itu? Nampak? Saya nampak. admin boleh nampak 2 kumpulan tersebut. Tapi saya tak masuk lagi. Okey. Saya masuk 2 kumpulan, kemudian saya akan tekan button join. So list kumpulan 1, kumpulan 2, tapi saya tak masuk lagi. So bila saya tekan join, then saya akan masuk ke dalam kumpulan tersebut. Dan saya boleh keluar daripada kumpulan 1, saya singgah pula kepada kumpulan 2. Dan boleh kumpulan 3. Macam itulah kita. Canggih lah. Okey. Hebat lah, hebat. Ni dah lama ke atau baru perisian tambahan ni? Dah lama ada ke kita tak tahu ke ataupun baru ditambah oleh pihak Google? Baru saja dalam minggu lepas. Baru je, ini sangat baru, fresh lagi. So ilmu ni memang pegawai PPD dah baru lagi lah. Fresh lah ni. Sangat cikgu-cikgu pegawai dapat tahu ilmu ni, sebab cikgu-cikgu pun masih ramai yang tak tahu benda ni. Admin D5 di sekolah pun GPS ni masih tak tahu lagi nak gunakan breakout rooms ni. So nak katakan pegawai PPD yang masuk dalam meeting ni memang beruntung sangat sebab tahu knowledge ni, ada breakout room. So boleh tunjuklah, wah kita ada tahu ilmu baru ni kan, breakout room pada cikgu-cikgu. Boleh kelentong cikgu lah. Sangat. Sambut Fazmi. Yang tu baru satu, cikgu nak belajar lagi ke dah pukul 4.20 ni? Ada post, Q&A, recording, whiteboarding lagi? Sama, sambil-sambil tu minta dia orang isi kehadiran. So boleh isi kehadiran ni, dah isi dah? Hilang dah. Kat mana kehadiran tu? Link dia kat mana? Dia dekat ni, dekat chatting. Ni. Kenapa kehadiran tu bila kita klik dia tak boleh tulis nama kita situ?
Tak boleh tulis nama. Ada dua ni yang bawah Google Doc ni. Sekejap tengok. Ada. Boleh. Boleh tak? Boleh. Kak Aliza je share ni yang boleh edit ni. Sepatutnya share kita boleh form. Ni salah ni. Ini ada nama ni Fakri ni siapa? Okey, sebab Kak Aliza share form yang boleh diedit. Nanti masing-masing Boleh edit. soalan ini form. Kena yang gambar mata. Ni boleh edit. Sharing dia salah ni. Okey, tak apa. Nanti Kak Aliza akan bagi link baru Boleh Kak Aliza Kak Aliza dah keluar ke? Okey, tak apa. Teruskan. Kena remove. Kena remove. Marul, boleh Marul? Sorry, boleh tunjukkan apa tu yang tadi macam kalau kata lain seseorang tu tak clear gambar dia bergaris tu, kita nak tutupkan muka dia tu. Pada button mana? Ustaz Mahdi. Yang untuk macam lain yang tak kuat tu sebenarnya yang individu tu sendiri yang kena tutup kamera sebab kita sebagai host cuma boleh tutup mute mikrofon kita mute saja. Okey. Kecil hati Zuan lah. Tak adalah kan. Mana features baru ni boleh buat macam tu. Mana kuasa pada admin tu banyaklah. Okey. Mana mikrofon saja. Semua admin yang buat. Okey. So terima kasih. Boleh Ustaz just individu yang boleh. Admin dia tak boleh, admin hanya boleh mute all tapi dia tak boleh tutup muka orang tu. Okey? Yang bot tu macam mana? Dia Ustaz Mahdi, macam ni Ustaz Mahdi. Katakanlah kalau ada yang cikgu masuk dalam meet Ustaz Mahdi, kemudian dia buka kamera, kemudian kamera tu menunjukkan keadaan yang tidak sesuai. Jadi apa yang kita host boleh buat ialah kita remove dia. Okey. Yalah, kadang-kadang dia tak perasan kan. Ya betul. Kadang-kadang tak perasan dia buka-buka nampaklah aib apa tu. Nampak dia tak sepatutnya. Okey, jadi kita remove. Sebagai host kita remove dia. Kita nak jaga dia, aib dia ke apa kan, kita remove dia. So kalau dia nak masuk balik kita jangan admit lah. Sampai dia tahu kenapa dia kena remove. Okey. Terima kasih Wan. Boleh semua? Okay, terima kasih Ustaz dengan Izwan respon. Right. So seterusnya kita akan pergi yang ni polls polls ni ialah macam buat undian lah. Cikgu nak buat undian, contoh kan start a poll. So tulis ask a question. Keadaan PN ke PH? Bagaimana keadaan anda pada hari ini? Contohlah kan, Cetrik. Hari ini. So option 1 saya tulis sihat. Kedua, kurang sihat. Ini option boleh. Tidak. Sihat. Dah contoh kan. Yang saya buat apa? Launch. Okey, cuba buat. Dapat tak cikgu masing-masing? Dekat mana poll tu tadi Kamarul? Bawah Kak ni, bahagian 3 segi tu. Buat. 3 segi. Sila buat sekarang, cuba buat. Saya nak tengok. Dekat 3 segi. Okey. Kita boleh buat undian. Dia boleh terus jawab kat situ je. Dah pada hari ni. Okey, sihat. Sekarang baru 6 orang respon. Cuba buat yang lain. 9 orang. Okey, buat lagi. Yang boleh buat soalan ke? Ya, kita undian. Undian macam soalan nak tanya, nak buat ni lah, undi macam tu. Hanya host saja lah. Ya, host saja. Semua host saja. Host saja. Nampak tak dah 12 orang vote. Semua orang sihat. Ya. Ada pada cakap, ni 24 orang ni. Mana lagi yang tak buat lagi? Sila respon sampailah habis kan. Ada orang tak buat ni. Dah buat. Habis tu host nampak tak nama-nama yang dah personal tak boleh Macam mana? Host nampak tak nama-nama murid yang dah akaun personal tak boleh. Okey, dia macam ni. Segala ni kan, post dengan Q&A question ni kan, dia akan masuk ke dalam drive kita.
Okey, lepas kita end poll ni kan, end poll ni dia akan masuk dalam drive kita. Contoh macam ni kan, kita masuk dalam drive. Okey, kat sini drive. Okey, drive ni nanti dia akan bagi pada ni meeting. Kita pernah buat ada meeting report. Wah, siapakah nama anda bila kita habis nanti? So semua vote ni semua akan keluar ke dalam kita punya drive. Okey? Meeting report. Habis kena end dululah. Bila end baru kita keluar. Okey? Tengok Okey. Okey. So seterusnya kita bagi pada Q&A. Ni macam soalan biasalah turn on Q&A session. So kita boleh ask question. Tanya apa-apa, anything kan. So tanya, lepas tu tekan post. Mirul nak tanya. Okey, yang survey kita buat dekat poll ni tadi, kalau kita guna akaun D5 yang PPD ni, tapi kita tak record. Tak record, tak ada masalah sebab ni bukan function recording Ustaz. Okey, jadi mana poll ni tadi dia akan keluar dalam bentuk Excel tu dekat dalam draft juga. Ya. Okey. Recording function lain. Ini memang kita punya meet lah, kita buat meet, kita minta report dan dia akan hantar ke dalam drive kita. Okey. So seterusnya button recording, siapa yang tak pernah gunakan, sebab saya tak boleh stop nanti kan hilang recording saya kan. Nanti dia akan keluar perkataan recording. So tekan saja, dia terus record. So nak pastikan ada tak ada, cikgu kena tengok dekat bahagian ujung ni, mesti dia akan keluar ni, REC ni, record. Barulah sahih, dia memang record. Kalau tak keluar tu mungkin ada masalah lain cikgu. Okey, pastikanlah function ni hidup, okey, tak ada masalah. Saya? Kalau Gmail personal memang tak ada recording Gmail personal, dia personal saya rasa dia ada ni. Dia ada recording dengan web. Tak ada kot saya rasa personal. Tak ada. Sebab tak ada. Ni ada Gmail yang personal memang tak ada. Hilang ke? Okey. Ada. Ada nampak ni. Ada lagi yang merah tu. Oh, okey. Sekejap Dia record balik kot. Sebab nampak macam hilang. Dia record. Okey. So kadang-kadang lain kita pun memainkan peranan penting juga. Okey, seterusnya kita pergi kepada okey, inilah saya rasa penutup dia lah. Yang saya nak ajar pasal whiteboarding ni. Okey, whiteboarding ni saya ulang balik semula. Okay, kita tekan ni. Okey, tekan ni whiteboarding. Okey, whiteboarding, cikgu tekan ni start a new whiteboard. Okey. Nampak tak? Okey, nampak Okey, lepas tu cikgu besarkan. Okey. So saya terang dulu apa itu Jamboard. Jamboard ni adalah satu aplikasi daripada Google, yang berperanan untuk membolehkan kita melakukan aktiviti dua hala dengan murid. Di mana murid tu boleh type di situ. Okey, contoh saya terang dulu apa feature-feature yang menarik kat sini. Pertama kita ada ni. Ni adalah pen tool di mana cikgu boleh tulis lah. Selamat. Contoh selamat. Then saya boleh tekan clear frame. Dia akan hilang. Okay, kemudian saya boleh tulis balik. Okay, lepas tu kita boleh padam. Okay, padam boleh dan kita boleh clear frame. Okay, lepas tu kita juga boleh set background. Okay, saya boleh pakai macam ni, tukar background. Ataupun saya boleh set background, saya nak tambah background lain. Saya boleh search Google Image. Saya type nature. Contohlah nature. Saya type gambar ni. Dia ada keluar gambar macam ni. Okay, seterusnya saya boleh letak ni sticky note. Selamat datang. Contoh saya tekan save. Okey. Nampak dia keluar kat sini. Dan saya boleh letak ni shape. Okey, dan saya boleh tukar color. Okey, dan saya boleh ambil ni, saya ambil gambar arrow. Okey, dan saya boleh buat teks. Okey, dan saya boleh pakai pointer. Okey, sekarang saya akan share Jamboard saya bagi membolehkan rakan-rakan yang lain untuk masuk ke dalam Jamboard saya. So kaedah dia macam mana? Tekan button ni, share. Sebab sekarang ni dia private to only me, maksudnya hanya saya saja boleh buat sketching kat sini. Saya boleh annotate dekat paparan ni. Sekarang saya akan sharekan skrin saya. Kita tekan share.
Okey. Kemudian pada bahagian bawah ni kita tekan share with ministry ni, kita kena tukar setting Tukar setting ni, Ministry of Education ni, kita ambil anyone with the link. Sebab apa? Rakan-rakan ni ada yang gunakan ID personal, Gmail. Ada yang gunakan ID yang berbeza lah. So nak selamat, kita ambil saja anyone with the link. Okay, viewer ni kita kena tukar setting kepada editor. Kalau kita tak tukar setting kepada editor, nanti rakan-rakan hanya boleh tengok saja dan tak boleh edit saya punya Jamboard ni ataupun whiteboard ni. So tukar pada editor, kemudian kita boleh tekan copy link. Okay, ni done. Kemudian balik, kita pergi pada bahagian chat with everyone. Okay, saya tekan ni, saya hantar. Cuba cikgu-cikgu, tekan ni. Tekan saya punya Jamboard. Cuba tekan. Semua orang tekan. Okay, nampak tak kat sini? Dah ada Izwan masuk, Abang Rizal dah masuk, Ustaz dah masuk, dah ada 4 orang. Cuba lukis. Cik Rizal, tolong Cik Rizal. Rizal respon je. Okey, bagus. Alhamdulillah. Izwan? So kat sini dah wujudkan satu interaksi lah, dua hala di mana murid-murid boleh tulis di sini. Sekarang ni baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 6 orang. Okey, kalau murid-murid banyak yang gunakan handphone. Okey, kalau handphone mereka mesti download aplikasi Jamboard dulu. Okey, dah download aplikasi Jamboard barulah dia akan linkkan Google Meet dengan Jamboard tersebut. Tapi kalau siapa yang gunakan laptop tak ada masalah. Okey, dia boleh lukis saja di sini. Okey. Marul. Saya? Contoh kalau ada banyak-banyak tangan kan, sekali dia tekan clear frame tu habis semua lah. Betul. Habis semua. Okay. Ya, orang buat ramai-ramai. Okey, so macam itulah. Biasanya kita akan share ni contoh tadi kan. Okay, konteks dia begini. Okey, nanti tadi kita dah pecah kepada grup, betul tak? Kita dah pecahkan breakout room tadi, grup pertama, grup kedua, grup ketiga kan. Jadi nanti host mungkin boleh sharekan ni lah, sharekan link ni, ataupun dalam tu peserta-peserta dalam room tu sendiri dia boleh buat Jamboard ni. So dia boleh buat brainstorming dalam tu, nak buat aktiviti pembincangan, bincang menggunakan aplikasi Jamboard ni. Kemudian nanti dia pergi, bila cikgu dah habis masa contoh buat 10 minit untuk aktiviti pembincangan, nanti bila nak present, dia presentkanlah board dia ni, dia presentkan Jamboard dia. Okey, tu saja aktiviti ni. Okey, ada soalan lagi tak? Dia boleh save tak, Marul? Macam mana? Jamboard ni sama juga, nanti dia akan link terus dengan drive kita. Oh, akan simpan jugalah. Sebenarnya kita boleh buat. Dan juga satu lagi, kita boleh buat Jamboard kita sebenarnya. Okey. Contoh kan. Jadi kita boleh pergi dekat drive. Okey. Kemudian saya tekan new. Okey, kemudian saya pergi more. Saya type ni, Google Jamboard. Okey, yang ni sebenarnya saya dah buat awal dah. Cikgu tengok kat sini kan. Ni USTP, bengkel ni, Google Meet. Okey, Google Jamboard. Saya sebenarnya dah siap-siap buat dah soalan untuk anak murid saya. Contoh, ni kumpulan 1, kumpulan 2. Okey. Ni ialah soalan saya. Saya dah bagi dah. Senaraikan contoh haiwan mamalia. Nanti apa yang perlu saya buat adalah saya share saja benda ni. Contoh kan, bila saya pergi kepada room pertama, saya tekan share. Kemudian saya tukar setting ni tadi. Pastikan kita ambil ni, anyone with the link, sebab anak murid tak pasti ada yang guna personal, ada guna akaun mak dia lah, ayah dia kan. Viewer ni pastikan kita tukar kepada editor. Kemudian pergi pada copy link. Dan klik done. Okay, kemudian kita pergi balik kepada kita punya Meet. Kita pergi balik kepada Meet, kita masuk dalam Meet dia dan kita paste. Nanti murid-murid dalam grup pertama tu dia akan berinteraksi, dia akan ubah soal lah dia punya Jamboard tersebut. Okey, cuba try masuk Ustaz. Siapa boleh tak try masuk yang ni, Jamboard yang baru ni? Tak boleh ke Marul? Kak Marul, apa tu bila Okey. Masuk. Kak Marul. Ni dah masuk dah ni? Okey. Kenapa Kak? Kak Marul. Saya.
Bila akak klik link tu, dia suruh install pula Jamboard tu. Maknanya dalam telefon ni tak ada Jamboard ke apa? Kan saya cakap tadi, siapa yang gunakan handphone, dia ada masalah dari segi benda ni. Dia kena install Jamboard. So siapa iPhone, download kat dalam App Store lah. Mana kena download lah benda tu. Betul. Siapa yang pakai laptop tak ada masalah sebab ni memang produk Google. Kita guna Google, benda ni memang dah ada. Maknanya kalau pakai handphone memang kena install lah. Betul. Nampak tak sekarang ni? Dah ramai berinteraksi dalam ni. Okay, boleh. Kimau, singa, kucing. Nampak? Benda ni dah jadi interaktif dan cikgu dah pandai guna. So sebelum nak suruh budak buat, kena ajar dulu cara buat macam ni. Kita nak klik-klik ni macam mana. Dan mereka akan lebih seronok bila dapat berinteraksi macam ni. Dan cikgu pun boleh annotate. Contoh kan dah buat ni, gajah. So kita ambil pen, kan? Tekan pen, warna merah. Macam tu akan dengar. Betul. So ni bila buat sesi perbincangan lah jawapan dengan murid-murid. Boleh cikgu? Okay? Kamarul, dia buat gambar ni kartun ke? Gambar apa ni? Dekat akak punya skrin ni keluar gambar ni. Gambar memang dia punya ni lah. Dia punya picture-picture ni boleh. Sebab kita tak set dulu kita punya betul lah tu takut tersalah pula paparan ni. Kan? Tak payah risau. Link yang terkini Kak Ida. Link yang terkini. Okey. Okay. Nampak tak? Ni nampak dah pandai dah tukar-tukar gambar. Siapa padam. Okay. So maksudnya bila dah buat dalam grup masing-masing, ada ketua lah nanti. So kena sign ketua. Grup pertama, Ali jadi ketua. Dia cakap masa 10 minit. Kena pastikan siap ni 10 minit, dia akan hilang, semua akan masuk balik kepada skrin yang utama. Dia dah bagi masa siap-siap kan. So setakat manalah dia siap banyak tu lah dia akan present. So ketua akan menggerakkan ahli-ahli dia lah. Untuk pastikan assignment tu siap dalam masa yang ditetapkan. Asyik padam je. Boleh tak? Seronok tak ni? Seronok lah. Betul. Interesting lah. Alright. So saya rasa sharing saya dah sampai tu je kot. Saya rasa berakan masa berlalu. Seronok. So saya rasa tadi start pukul 3 ni dah pukul 4.30 dah hampir ni lah. Dah sejam lebih lah. Saya rasa kalau nak buat slot lepas ni, kita sebenarnya untuk pengetahuan semua saya telah dapat tauliah Google Certified Trainer daripada Google. Terima kasih. Tahniah. Dia daripada US, daripada USA, trainer ni. Saya juga memang tengah melatih. Dalam proses melatih cikgu-cikgu di luar lah yang nak ambil cert untuk Google ni. Sebab dia start dengan Google Level 1, Google Level 2 dan yang level saya ni dia panggil Google Certified Trainer. Dan Google ni saya kena mahir sebelum saya boleh buat training lah kepada cikgu-cikgu yang lain. Okay. So sebenarnya yang program ni pun sebenarnya untuk program penambahan saya lah, untuk input diri saya, untuk menambahkan kemahiran saya, memberi inilah ilmu tentang produk-produk Google. So insyaAllah lah dengan pendedahan macam ni, cikgu-cikgu pun dapat manfaat dan saya pada pihak saya pun dapat meningkatkan kemahiran saya lah. Sebab saya baru saja training. So kalau ada silap ke, ada apa ke, memang minta maaf lah sebab saya pun masih baru lagi dapat tauliah Google ni. Okay. So ada tak soalan sebelum kita nak tamatkan program kita? Mungkin ada sharing lepas ni, ada request kita akan buat lah. Nak belajar Google Drive ke, nak belajar Google Slide ke, Google Docs ke. Google Doc, Google Slide dia boleh buat interaksi dua hala. Okay. Dia buat, maksudnya cikgu type, contoh kita nak buat meeting kan. Kita nak buat laporan ke, nak buat Word kan yang perlukan kita share, type pada masa sama. Kak Norida nak suruh saya edit Word, Kak Norida pada masa yang sama, kita boleh gunakan Google Doc. Kalau nak belajar, saya boleh ajar kemudian. Okey, nanti ajar. Itu interaksi terus. Type terus. Saya type, Kak Norida akan terus nampak apa yang saya type kat situ. So, kalau kita nak buat secara berterusan. Tak payahlah. Nampak Word, nanti kan nak type kemudian kan kena combine semula, menyusahkan. Ya, betul. Sharing tu, kalau ada ruang dan peluang, kita akan share di lain masa. Okay? So saya serahkan kepada MC untuk teruskan program kita. Terima kasih. Link kehadiran mana? Link kehadiran? Nanti kita share kemudian Cikgu Azmi. Saya edit balik nanti. Sebab tadi later. Okay, alright. Okay. Dalam grup. Nanti kita share dalam grup. Okay, baiklah terima kasih Cik Kamarul. Semua orang berpuas hati tak? Okey, lebih berpuas hati. Terbaik. Terima kasih. Baik. Rasa tak terbaik. Masa berlalu begitu pantas.
Dah pukul 4.42 dah Tahniah Kamarul, Encik Kamarul. Dan kita harap perkongsian kita pada petang ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam kita melaksanakan kerja buat kita, insya-Allah. Okey, baiklah. Cik Farouk ada lagi tak ni? Cik Farouk? Tak ada, dah senyap. Ya. Terima kasih Aja. Okay, Cik Farouk ada apa-apa nak komen? Oh, tak ada apa komen. Semua seronok, marvelous. Okey, terima kasih bertanya pada siapa ni? Cik Kamarul dah jadi certified inspector trainer. Yalah, tahniah lah. Tahniah atas itu yang semangat yang perlu ada pada sektor pembelajaran terutamanya peningkatan diri ke arah sesuatu yang kita boleh capai atau gapai. Jadi saya ucapkan tahniah lagi pada tahniah saja pada juga pada peserta petang ni yang dulu mengantuk hilang mengantuk, dan kita insyaAllah jangan lupa tengok PSO. Siapa yang terlibat dalam PSO tu pastikan kita bersedialah untuk pembentangan kita bersama dengan alligator alligator tu buat buaya kan. Very kato. Saya ucapkan tahniah, syabas. Okay, marvelous. Terima kasih. Terima kasih Farouk. Terima kasih kepada Cik Farouk dan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cik Kamarul atas perkongsian ilmu pada petang ni, dan semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan baiklah sebagai mengakhiri program kita bengkel kita pada petang ini, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal as.